Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi berpeluang pagi ini untuk solat subuh secara berjemaah. Dan seperti biasa kita baca satu muka surat daripada Al-Quran. Dan pagi ini kita baca surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, sambungan minggu lepas. Ini kita baca ayat 51 sampai ayat 64. Dan cerita ayat 51 sampai 64 ini masih lagi dialog ataupun cerita antara Nabi Musa dan juga Fir'aun. Dan di awal surah ni kita baca dah itu bagaimana Allah Ta'ala melantik Nabi Musa sebagai Rasul dan mengarahkan baginda pergi bertemu dengan Fir'aun. Kemudian bila bertemu Fir'aun berlaku dah dialog. Minggu lepas kita baca dah apa yang ditanya oleh Fir'aun. Hari ini sambung lagi. Hari ini Fir'aun pun tak, bila Nabi Musa datang bagi tahu Allah ni Tuhan semua makhluk, bukan Fir'aun. Jadi Fir'aun pun tanyalah beberapa soalan. Dan antara benda yang ditanya oleh Fir'aun ayat 51 tu dia kata, qala, kata Fir'aun, fama balul qurunil ula, apa halnya dengan umat-umat terdahulu. Fir'aun cuba nak jerat Nabi Musa. Jerat macam mana? Dia cuba nak alih kepada isu sejarah. Dia tak mau bincang isu ketahanan. Dia kata, kalau mu katalah wahai Musa, Allah ni Tuhan kita semua, dan hari ni mu baru datang, aku tak apalah baru jumpa hari ni dengan Tuhan Allah ni. Orang sebelum kamu ni macam mana? Dan mereka tak pernah mengenal Allah. Jadi Nabi Musa atas arahan Allah menjawab dengan jawapan yang kita kata cukup cantik. Qala, katanya Nabi Musa, ilmuha inda rabbi, pengetahuan mengenai nasib mereka, akidah mereka orang lepas ni aku tak tahu, tetapi pengetahuan mengenainya, adakah mereka beriman, kufur, bagaimana nasib mereka itu, inda rabbi, ada di sisi Tuhanku, fi kitab, dalam kitab. Kitab tu maksudnya Lauh Mahfuz, semua tu ada tulis belaka. Jadi kamu wahai Fir'aun tak payah duk sibuk nasib orang lepas. Kenapa mereka dah lepas? Sekarang ni cerita kita ni antara aku dengan kamu. Kamu mengaku diri kamu sebagai Tuhan. Jadi dengar cerita hari ni, jangan duk sibuk hal lain. Lepas tu Nabi Musa tutup ayat ni. Dia kata, la yadhunnu rabbi, Tuhanku tidak tersilap, wala yansa, dan juga tidak lupa. Ayat ni tuan-tuan, para ulama tafsir dia punya ulasan cukup baik. Ini kepentingan mencatat. Kepentingan mencatat, kita datang belajar ilmu ke dengan kuliah ke, kita ni tidak ada fotografi memory, kita tak ada recorder dalam otak kita, dengar terus tangkap, lepas tu simpan dalam hard disk ke dalam memori dalam diri kita. Tak. Dia kata, la yadhillu rabbi wa la yansa, Tuhanku wahai Fir'aun tidak tersilap dan tidak lupa, tetapi fi kitab, semua dia nak takdirkan kepada manusia ni ada berlaku dalam kitab. Jadi kesimpulannya, Allah yang tidak tersilap dan tidak terlupa pun mencatat segala yang dalam Lauh Mahfuz. Kita lagi-lagi lah kena catat. Kata Sayyidina Umar, dia kata qayyadul ilma bil kitabah, kita ni kena tambat, kena ikat ilmu tu dengan penulisan, sebab kita lupa. Tetapi bila kita rekodkan sesuatu, ilmu tu insya-Allah akan kekal. Sebab itulah dalam pengajian ilmu hadis tuan-tuan, antara cara nak menilai seorang perawi hadis ini boleh diterima ataupun tidak adalah cara dia merekodkan hadis. Setengah ulama hadis ini, perawi hadis, dia hafazan yang ingat. Ada setengah tu pula hafazan tak berapa nak bagus, tetapi cara dia rekodkan hadis adalah dengan menulis. Jadi tuan-tuan, menulis ni kita kena jadikan budaya supaya ilmu tu tak hilang. Okey, seterusnya ayat 55. Ayat 55 ni Allah Ta'ala sebut mengenai kita di dunia ni, kita berasal pada tanah. Allah kata, minha khalaqnakum, daripada tanah kami cipta kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah juga nu'idukum, kami kembalikan kamu, kita mati. Wa minha, dan daripada tanah juga nukhrijukum taratan ukhra, kami keluarkan kamu, bangkitkan kamu pada kali yang lain. Maksudnya tiga situasi ini Allah Ta'ala sebut kita tercipta pada tanah, kita akan kembali ke tanah bila mati, dan besok kita pun akan dikeluarkan daripada tanah. Ayat ni tuan-tuan kalau baca dalam tafsir, kebanyakan ulama tafsir bawa satu riwayat. Rasulullah SAW ketika mengkebumikan puteri baginda Ummu Kalthum yang meninggal dunia lepas tanam tu,
Nabi pun ambil segenggam tanah, Nabi kepal, Nabi pun kata, minha khalaqnakum, daripada tanah inilah kami cipta kamu. Lepas tu Nabi pun letak tanah tu dekat kubur. Lepas tu Nabi pun ambil lagi segenggam, Nabi baca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah ni juga kami kembalikan kamu, letak lagi. Kemudian Nabi ambil kepal yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, Nabi baca, dan daripada tanah ni juga kami akan keluarkan kamu. Lepas tu Nabi letak. Lepas tu kalau kita perhati setengah orang bila dia kebumikan mayat, lepas kebumikan jenazah, dia buat benda ni berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Cuma perbincangan dia para ulama hadis, bila dibincang hadis mengenai ambil 3 kepal tanah ni letak dekat kubur tu selepas dikebumikan, hadis ni kalau tak silap saya ada dalam Sunan Ibnu Majah. Cuma ulama hadis cek balik, dia kata hadis ini dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Allahu a'lam. Kemudian seterusnya ringkas cerita lagi, Firaun ni pun dia pun cabarlah Nabi Musa untuk bertanding dengan sihir. Sebab dia tengok Nabi Musa tunjukkan beberapa kelebihan mukjizat dia. Nabi Musa campak tongkat jadi ular dan sebagainya. Lepas tu dia berkata, qala ajitana, katanya Firaun, ajitana, adakah kamu datang wahai Firaun, litukhrijana, untuk mengusir kami keluar, min ardina, daripada bumi kami, bisihrika ya Musa, dengan sihir kamu wahai Musa. Jadi Nabi Musa ni kita kata seruan dia tulus kepada Allah, tetapi Firaun nampak Nabi Musa ni sebagai saingan politik, nak pesaing politik. Lepas tu Firaun ni cerdik juga sebenarnya, dia seorang pemimpin yang agak licik. Dia cuba mainkan sentimen patriotism. Dia kata, adakah mu ni Musa datang nak usir kami daripada negara kami, bumi kami. Jadi bila rakyat dia dengar tu, rakyat dia kata, oh, Firaun ni nak mempertahankan bumi Mesir daripada pencerobohan Musa. Dan inilah juga ayat-ayat tuan-tuan yang digunakan oleh orang politik. Jangan gadai nasib anak cucu. Kenapa pemimpin parti sekian tu sebenarnya ejen Amerika, ejen tu ejen ni. Sebenarnya benda ni dah diguna oleh Firaun. Kemudian ringkas cerita lagi, bila Firaun nak cabar Nabi Musa, dia kata apa? Dia kata faj'al bain, dia kata falanatiyannaka bisihrin mithlih, kami akan bawa datang sihir yang setanding dengan sihir kamu wahai Musa. Lepas tu dia kata faj'al bainana, maka jadikanlah di antara kami wa bainaka, dan di antara kamu mau'ida, satu appointment, satu tempat, satu perjanjian. La nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa, yang kami dan kamu tidak akan mungkiri di satu tempat. Maksudnya bila Musa tunjuk mukjizat dia, Firaun kata ini sihir. Kemudian dia pun kata, kami akan lawan sihir kamu. Okey, sekarang Musa mu namakan tempat dan juga masa, kita bertanding sihir. Dan ini antara kesilapan Firaun. Sebab apa? Dia pandang rendah, dia memandang rendah kebijaksanaan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa pun jawab, ayat yang ke-59. Ayat ni agak kita kata signifikan, menunjukkan kebijaksanaan Nabi Musa. Nabi Musa bila dah dia offer, ditawarkan, dia nak tentukan masa dan juga tempat untuk bertanding sihir, Nabi Musa pun kata, mau'idukum, waktu perjanjian kita nak bertemu nanti 2, yaumuz zinah, hari raya, wa an yuhsyaran nasu duha, dan supaya kamu kumpulkan manusia untuk melihat pertandingan antara aku dan juga ahli sihir kamu bila duha, pada waktu duha. Jadi ulama bincang, kenapa Nabi Musa pilih 2 waktu ni, hari raya dan juga pada waktu duha. Contoh Nabi Musa pilih hari kebangsaan, waktu duha. Bila bincang, rupanya ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa nak supaya dia tahu hari raya ni orang Mesir akan berkumpul dan semua akan ada. Kemudian kenapa Nabi Musa pilih waktu duha? Sebab Nabi Musa tahu waktu duha ni waktu yang segar, fresh. Jadi kalau orang tengok pertandingan sihir hari itu dan orang tengok bagaimana mukjizat Nabi Musa ni mengalahkan ahli sihir Firaun, kesan penerimaan orang pada peristiwa itu akan lebih hebat. Jadi kesimpulan dia, waktu duha ni waktu fresh. Sebab tu Rasulullah pun tuan-tuan dipanggil sebagai ad-duha. Kenapa? Waktu yang sungguh cemerlang. Jadi Nabi Musa nak supaya bila berlaku pertandingan sihir dan juga mukjizat ni, bila mukjizat menang, semua akan melihat kebenaran Nabi Musa dan semua pakat beriman kepada Nabi Musa. Dan terbukti je lah. Sebab apa? Bila bertanding, kita kata ilmu sihir ni dengan Nabi Musa, bila ahli sihir Firaun yang disebut oleh dalam ulama tafsir sejumlah 70 orang lebih tu,
mereka kalah kepada Nabi Musa, mereka terus beriman. Ini kepentingan kepada kita tuan-tuan. Waktu duha ni jangan duduk tidur. Waktu duha ni waktu fresh, keluar cari rezeki. Lepas tu tuan-tuan, bila student saya di UAE jenis tidur pagi ni, kelas pukul 8, datang lewat 8.30, kenapa tidur? Kita baca lah ayat-ayat macam ni. Kita kata kena ambil peluang pada waktu duha ni, waktu yang segar, cemerlang, kita gunakan macam ni, waktu pagi. Lepas tu tuan-tuan ada hadis sahabat Nabi, hadis ni Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, atau kama qala. Nabi kata, ya Allah beri keberkatan pada umatku di awal paginya. Patut ada seorang sahabat Nabi ni, bila dia Nabi sebut macam tu, dia pegang sungguh hadis Nabi ni, dia berniaga dan dia buat urusan dia semua dia buat di awal pagi. Dan antara kelebihan dia, sahabat Nabi ni antara sahabat yang kaya. Sebab apa? Bisnes dia apa semua menjadi sebab dia buat di awal pagi. Samalah macam kita buka kedai Kalau pukul 11 baru buka kedai, orang lama kelamaan tahu dah kedai kita ni tidak, kita kata, produktif. Jadi kalau kita buka di awal pagi, orang akan nampak kedai kita ni sangat produktif dan nama kedai kita pun baik. Jadi kita kata perhati waktu-waktu pagi ni. Sama juga dalam surah Ali Imran, bila Rasulullah nak pergi bersiap nak ke medan perang Uhud, Allah sebut dalam Quran tu, surah Ali Imran, dia kata wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ingat bila kamu wahai Muhammad berpagi-pagi keluar ke medan perang untuk menyediakan situasi ataupun lokasi kedudukan tentera. Lepas tu Nabi dapat pegang bukit pemanah tu, duduk atas tu. Jadi kita kata kelebihan pagi ataupun waktu duha ni banyak sekali. Itulah antara bukti kebijaksanaan Nabi Musa, dia pilih waktu tu. Jadi semoga sedikit perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ambil sebaik mungkin, menematkan waktu pagi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pagi ni. Dan seperti biasa, lepas kita baca tadi dan salat subuh, kita bincang sikit secara ringkas dalam 10 ke 15 minit apa makna ayat yang kita bacakan tadi. Dan hari ini saya baca daripada ayat 65 sehingga 76 surah Taha. 65 hingga 76 kalau siapa-siapa nak rujuk lah. Hari ini cerita pertandingan sihir. Semalam kita bincang bagaimana Firaun cabar Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa pun pilih satu waktu, itu waktu duha. Dan kita bincang semalam kenapa Nabi Musa pilih waktu duha. Sebab ini waktu duha dan juga hari raya. Sebab ini tanda Nabi Musa seorang yang cerdik. Dia nak hari raya sebab hari raya orang berkumpul ramai, dan dia nak waktu duha sebab waktu duha ni adalah waktu yang sangat fresh. Jadi kalau berlaku apa-apa dalam pertandingan itu, orang boleh nampak siapa betul siapa salah. Dan hari ini cerita Nabi Musa mula bertanding sihir. Dan banyak pengajaran. Kita perhati, antaranya kepentingan adab kita ni. Sebab apa, orang moden ni kadang-kadang dia kurang beradab, terutama sekali bila menuntut ilmu. Contohnya dalam Facebook lah, kalau kita perhati, bila berlaku perselisihan pandangan, lepas tu komen-komen, dia tulis, dia type macam-macam, puan hajar, biadab. Jadi hari ni Allah Ta'ala cerita mengenai adab. Macam mana? Tengok ayat 65 ni, Allah kata qalu ahli sihir Fir'aun, bila mereka datang jumpa dengan Musa sebelum memulakan pertandingan sihir, dia kata apa? Qalu, mereka berkata, ahli sihir ni yang sejumlah katanya 70 orang, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, sama ada tuan mula dulu campakkan sihir itu ataupun pertandingan ni, wa imma an nakuna awwala man alqa, ataupun kami dulu nak mula. Lepas tu Nabi Musa pun kata qala bal alqu, kamu dulu mula. Dan ulama tafsir bincang kenapa dia tanya dulu Musa. Dia kata macam mana, tuan nak mula dulu ke kami nak mula dulu? Rupanya ini antara bukti mereka menghormati Musa. Sebab kalau baca detail lagi dalam setengah riwayat, bila jumpa Musa tu berlaku dah dialog antara mereka. Dia kata kami ni ahli sihir yang paling hebat zaman ni. Lepas tu Musa kata aku akan kalahkan kamu dengan kuasa Tuhan. Lepas tu dia orang kata kami tidak akan kalah. Kalau kami kalah juga bermakna kami sedang melawan kuasa Tuhan. Jadi bila mereka jumpa dah Musa, mereka pun menghormati Musa. Dalam cerita ni
Ulama tafsir kata bila mereka minta izin dengan Musa, Tuhan dulu ke mula ataupun kami mula, ini menunjukkan mereka beradab dengan Nabi Musa. Dan kerana akhlak dan juga adab inilah yang menjadi sebab mereka diberikan petunjuk ataupun hidayah oleh Allah. Okey, Nabi Musa pun suruh mereka mula dulu. Mereka pun mula, lepas tu Allah pun cerita fa idza hibaluhum, tiba-tiba tali-tali mereka, wa isiyuhum, dan juga tungkat-tungkat mereka, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya, min sihrihim, kerana sihir mereka itu, anha tas'a, macam bergerak. Sebenarnya ahli sihir Firaun ni dia gunakan tali. Sebelum digunakan tali, kalau baca dalam tafsir, mereka terlebih dahulu melumurkan tali itu dengan zibak. Zibak ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu mercury ataupun raksa. Jadi bila dia lumurkan tali itu dengan raksa, dia percampak, kena cahaya matahari, lepas tu raksa tu macam bereaksi menyebabkan tali itu bergerak seperti ular. Lepas tu Allah pun kata kepada Nabi Musa, qulna la takhaf, jangan takut, kamu jangan takut, innaka antal a'la, mung hak tinggi, hak menang hari ni. Lepas tu Allah pun arahkan Nabi Musa, dia kata wa alqi, campakkan, ma fi yaminik, apa hak berada dalam tanganmu, tanqaf ma sana'u, dia akan telan semua hak mereka buat. Dan Nabi Musa masa tu pegang tongkat dengan tangan kanan. Jadi Allah kata sekarang campak apa hak ada di tangan kanan, maksud tongkat. Sekali lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala tekankan di sini kepentingan tangan kanan berbanding tangan kiri. Sama juga kita baca hari itu di awal surah ni, ayat yang ke-17, bila Nabi Musa bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala tanya, apa di tangan kananmu? Dan di sini pun Allah Ta'ala kata kepada Musa, campak apa hak ada pada tangan kananmu. Apa pengajaran pada kita? Sunnahnya kita kena utamakan kanan berbanding kiri. Makan, minum, masuk masjid dan sebagainya, pakai jam, ingat. Lepas tu ringkas lagi ayat 70, fa ulqiyas saharatu sujada. Ini menyebabkan ahli sihir Firaun tunduk sujud pada Allah. Lepas tu qalu, mereka pun berkata, amanna, kami beriman bi rabbi Harun wa Musa, dengan Tuhan Harun dan juga Musa. Dan ketika mereka sujud inilah para ulama tafsir cerita, ada riwayat mereka sujud, lepas tu mereka dipertontonkan Allah akan syurga yang dijanjikan kepada mereka. Bila mereka angkat kepala tu, dah nampak akhirat dah, nampak nikmat syurga sebab dia sujud kepada Allah, beriman kepada Musa. Jadi di sini ada dua benda lah. Adab mereka dengan Musa menganugerahkan hidayah Allah kepada mereka. Dan tambah kukuh lagi bila mereka sujud, Allah Ta'ala pertontonkan kepada mereka syurga. Bila angkat kepala tu, tak peduli lah ke benda lain. Lepas tu Fir'aun pun marah. Ayat 71. Fir'aun kata, amantum lahu, kamu semua beriman kepada Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan. Lepas tu Fir'aun pun tahu dah ni. Fir'aun ni seorang ahli politik, pemimpin yang cerdik dan juga licik. Bila ahli sihir Fir'aun dah tunduk sujud kepada Musa atau kepada Allah, kalah kepada Musa, Fir'aun dah nampak kesan dia. Rakyat dia hak berkumpul pada hari raya, pada waktu duha tu, dah nampak kesan kebenaran Musa. Jadi Fir'aun kata, dan nanti dia tak boleh biar kemudian ni Fir'aun mesti mengelirukan rakyat dia. Dia kata apa? Innahu, sesungguhnya Musa ni, lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr, adalah ketua kamu hak paling besar, hak mengajar kamu semua ni sihir. Sedangkan Musa duduk di Madian berapa punya lama, belasan tahun. Balik ke Mesir, jumpa dengan Fir'aun, ajak Fir'aun meluk Islam, dan tak pernah jumpa pun dengan ahli sihir Fir'aun. Dan Fir'aun tahu fakta tu. Fir'aun tahu Musa bukan mengajar ahli sihir Fir'aun ni sihir. Tetapi kenapa dia kata, kalau kamu nak tahu semua, Musa ni lah tok guru kepada ahli sihir ni. Fir'aun nak kelirukan rakyat dia supaya rakyat dia tidak terpengaruh. Seolah-olahnya Fir'aun nak kata, sebenarnya pertandingan hari ni dah dirancang awal-awal oleh Musa dan juga ahli sihir Fir'aun sebab nak jatuhkan aku dan nak mengelirukan kamu semua. Cuba kita perhati strategi-strategi, kita kata rejim-rejim di seluruh dunia. Dia akan create cerita-cerita palsu untuk mengelirukan rakyat, lepas tu masuk dalam media massa macam benda tu real. Contoh, si fulan ni adalah wakil ejen Amerika Syarikat, nak jual negara kepada ni. Lepas tu dia pun ambil apa contoh, ini pengganas, walaupun benda tu tak ada pun. Tetapi penting benda ni untuk mengelirukan rakyat supaya sokongan itu tidak berubah kepada pihak lawan. Rupanya itu pun strategi Fir'aun. Macam semalam kita bincang bila Fir'aun nak
sedarkan rakyat dia supaya jangan terpengaruh dengan Musa ni, dia guna isu patriotism. Dia kata apa? Musa ni nak usir kita keluar daripada negara kita. Kalau cintakan negara ini, jangan sokong Musa. Kemudian hari ni lapisan kedua, Firaun cuba nak tipu rakyat dia. Dia kata kalau kamu nak tahu, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini contoh kita kata Firaun ni sangat licik ya. Lepas tu dia kata fala uqatti'anna aydiyakum. Aku akan benar-benar potong tangan kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu min khilaf, secara bersilang. Firaun bagi warning kepada ahli sihir Firaun ni. Dia kata apa? Aku akan potong tangan dan juga kaki bersilang. Lepas tu wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan aku akan salib kamu di kata juzu'un nakhl, pangkal pokok kurma. Rupanya hukuman salib ni, kita baca cerita Nabi Isa kononnya disalib pada kayu. Rupanya salib ni adalah hukuman yang purba, dah berlaku zaman Firaun lagi. Dan salib ni antara hukuman yang sangat zalim, sebab bila orang tu disalib, digantung tangan, contoh paku sini, kemudian kaki atas dengan bawah disilang macam tu pun paku daripada atas. Lepas tu bila tergantung disalib tu, darah ni keluar mengalir sedikit demi sedikit, kemudian tempat paku tu ditarik oleh graviti akan terkoyak kulit tangan tu, terkoyak isi, dan akhirnya orang tu akan mati secara perlahan-lahan. Dan hukuman ini sangat zalim. Dan kenapa Firaun bagi warning? Sebab ini antara hukuman yang ditakuti zaman ni. Ditakuti sebab dia sakit secara berterusan dan mati secara perlahan-lahan. Sebab dia nak bagi amaran kepada ahli sihir ni supaya pusing balik sebab kedudukan Firaun dah terancam. Sebab ahli sihir ni zaman Nabi Musa ni, ahli sihir ni digelar sebagai bijak pandai, kemuncak ilmu ahli sihir. Kalau ahli sihir ni tiba-tiba semua sekali sokong Musa, kedudukan Firaun akan terancam lah. Batu ahli sihir Firaun ni dia kata lan nu'thiraka, kami tidak akan pedulikan kamu, tidak akan lebihkan kamu terhadap apa hak kami dapat. Lepas tu mereka pun rela untuk mati. Kemudian ahli sihir Firaun ni siap boleh tegur lagi Firaun. Ayat yang ke-74 dia kata innahu, sesungguhnya, man ya'ti rabbahu mujrima, siapa-siapa datang bertemu dengan Tuhannya besok di akhirat mujrima, dalam keadaan bersalah, fa inna lahu, maka bagi dia jahannam, neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, diseksa, tidak mati dan tidak hidup dalamnya. Tak mati. Kenapa tak mati? Sebab kita baca dalam hadis sahih, Allah Ta'ala cerita bagaimana di akhirat besok sifat ataupun makhluk mati itu, ataupun sifat mati sudah dibunuh, jadi tak mati dah kita. Maksud kena seksa macam mana sekalipun tak akan mati. Kemudian kenapa pula disebut wala yahya, dan tidak hidup? Sebab duduk dalam neraka ni bukan tempat untuk hidup, dan begitu seksaan teruk tu bukan satu sempatnya hidup. Jadi nak cerita ahli neraka ni teruk diseksa. Dan ahli sihir Firaun ni siap beri nasihat Firaun supaya kembali ke pangkal jalan. Dan kalau kita perhati, Firaun tak peduli. Kalau baca dalam riwayat, dia seksa ahli sihir dia ni seramai 70 orang hari mati. Dan ulama tafsir kata apa keajaiban ciptaan Allah ataupun hukum Allah ni, ahli sihir Firaun paginya kufur, petangnya memeluk beriman, kerana antara hak penting kerana adab mereka dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala pun kurniakan hidayah dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dan ini tuan-tuan banyak lagi lah sepatutnya cerita-cerita dalam muka surat ni, tapi cukup sekadar tu. Ini antara intisari penting lah yang boleh kita ambil pengajaran, dan insya-Allah kita jumpa minggu depan pula. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang pagi ini oleh Allah untuk bersama. Dan seperti biasa kita sambung lagi surah yang kita baca pada weekend ataupun setiap hujung minggu. Dan pagi ini kita baca ayat yang ke-77 sampai 87 surah Taha. Ayat 77 sampai 87, ataupun muka surat kalau ikut mushaf biasa ni 317. Dan ini masih lagi cerita Nabi Musa alaihi salam. Dan ayat 77 sampai 79 ataupun sampai 79 ni Allah Ta'ala cerita mengenai kemusnahan Fir'aun. Allah kata walaqad awhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, supaya bawa keluar pada waktu malam akan ibadi hamba-hambaku.
Tuan-tuan, dalam Quran ni kalau Allah pakai perkataan abdun singular ataupun ibadun plural, dan di sini ibadi, bila Allah pakai perkataan abdun, hamba, dalam Quran ni dia merujuk kepada panggilan manja, hamba kesayangan dia. Dan ini cerita Bani Israel. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala tak pakai walaqad awhayna ila Musa an asri bi Bani Israel? Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa supaya bawa keluar malam. Siapa? Dengan Bani Israel. Tak. Allah Ta'ala pakai di sini bi'ibadi, dengan akan hamba-hambaku. Ini panggilan manja. Sebab apa? Bani Israel sebelum mereka bebas daripada Firaun, mereka ni memang dijenih, kata jenih orang yang dengar cakap Nabi Musa, hamba Allah yang patuh dan juga taat. Dan kalau kita perhati, bila ayat-ayat lepas tu Allah Ta'ala guna ya Bani Israel, hey Bani Israel, anak-anak kepada Israel. Allah Ta'ala namakan dia lain. Sebab apa? Degil, perangai degil Bani Israel ini muncul selepas mereka merdeka daripada Firaun. Dan penggunaan perkataan ini sebenarnya ada signifikan tertentu, nak mengajar kita kalau boleh sebelum merdeka kita ni soleh, baik, patuh kepada Allah. Dan selepas kita mendapat kemerdekaan ataupun senang pun, masa susah ingat ke Tuhan, masa senang pun ingat ke Tuhan, jangan lupa daratan. Lepas tu Allah kata fadrib lahum tariqah. Ni cerita biasalah. Nabi Musa ketuk laut, kemudian terbelah, kemudian fa'atba'ahum Fir'aun, Fir'aun ikut, lepas tu tenggelam. Berapa bulan agak-agak Fir'aun mati ni? Tarikh kematian Fir'aun berapa bulan agak-agak? Berapa bulan? 10 Muharram. 10 Muharram. Sebenarnya Quran tak sebut. Kalau kita baca ayat ni, ayat surah-surah lain bila cerita mengenai kematian Firaun, ataupun ayat paling tepatlah cerita mengenai kematian Firaun tengah lemas tu, lepas tu dia nak ucapkan syahadah dalam surah Yunus. Tetapi Al-Quran tak sebut berapa hari bulan. Macam mana kita tahu? Ini dipanggil Israiliyat ni. Quran tak sebut, tapi dalam riwayat-riwayat sebut. Cerita dia gini. Bila Rasulullah hijrah ke Madinah, ni dah hadis Sahih Bukhari. Bila sampai ke Madinah, Nabi dapati orang Yahudi Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Lepas tu Nabi pun tanya kenapa. Lepas tu orang Bani Yahudi pun sebut ini tradisi zaman berzaman sebagai mengingati hari bebasnya kami, merdekanya kami daripada Firaun. Itu Firaun mati lemas lah pada 10 Muharram. Nabi pun kata kalau begitu kita lebih berhak untuk menghormati, memuliakan Musa berbanding mereka. Lepas tu Nabi pun suruh puasa. Lepas tu Nabi kata kalau hidup lagi tahun depan aku akan puasa 9 dan juga 10. Dipanggil Tasu'a, hari ke-9, dan juga Ashura, hari ke-10. Ini yang sahih. Dan walaupun Quran tak sebut, lepas tu benda disebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pun sahkan dia. Ini dikategorikan sebagai Israiliyat, riwayat-riwayat yang datang daripada orang Yahudi ataupun ahli kitab, maqbulah, yang diterima oleh Islam. Jadi Israiliyat ni ada 3. Ada yang diterima, ini contohnya. Yang tak diterima hak karut. Kita baca pun macam cerita Atramen dengar. Nabi-Nabi ni macam cerita Atramen, pelik sangat. Itu karut. Yang ketiga yang tak diketahui status dia, dan ada adab-adab untuk berinteraksi dengan semua sekali tu. Okey, kemudian ayat 80 sampai 82 ni Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Nak ingatkan mereka. Tengok ayat 80 Allah pakai ya Bani Israel. Hei Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum, kami selamatkan kamu daripada musuh kamu. Lepas tu kami janjikan kamu daripada sebelah kanan gunung Tur Sinai untuk kamu naik dengan Musa, ambil kitab Taurat, dan kami turunkan manna wassalwa, 2 jenis makanan daripada langit. Dan benda ni kenapa dia pakai ya Bani Israel? Sebab perangai buruk Bani Israel dah muncul sejurus selepas mereka bebas daripada ancaman Firaun. Okey, kemudian ayat yang ke-83 sampai 87 ini tuan-tuan sangat menarik. Cerita Samiri. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut cerita Samiri agak lengkap ataupun dalam surah ni dah. Dalam surah ni sahaja Allah Ta'ala cerita mengenai Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa. Nabi Musa nak naik tu ke gunung Tur Sinai, bermunajat 40 hari untuk menerima Taurat. Lepas tu Nabi Musa pilihlah di kalangan Bani Israel ini, Nabi Musa pilih 70 orang untuk mengiringi baginda naik ke atas. Kemudian tugasan untuk menjaga Bani Israel di bawah tu, di kaki gunung ni, diserahkan kepada Nabi Harun alaihi salam. Kemudian ada di kalangan pengikut Nabi Musa ni seorang yang kata berasal daripada kabilah Samirah, yang kemudian digelar sebagai Samiri, lelaki daripada kabilah Samiri.
Dia ni kreatif sikit. Dia telah bertindak menyesatkan Bani Israel. Cara dia macam mana? Cerita detail lah. Dia buat patung anak lembu. Lepas tu dia proklaim patung anak lembu ini adalah Tuhan Nabi Musa yang baginda lupa nak pesan. Jadi panjang lagi cerita, insya-Allah bila kita baca muka surat berikutnya, kita akan tahu macam mana teknik yang digunakan oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Jadi bila Nabi Musa naik ke atas tu, bawah ni Nabi Harun tidak dapat ataupun gagal ataupun tak mampu untuk mengawal Bani Israel oleh kerana hasutan Samiri. Pengajaran bagi kita cerita ni, pihak kerajaan, otoriti cuba untuk jaga keselamatan dan juga ketenteraman, tapi dalam masyarakat ada saja yang jenis macam Samiri. Dia suka kreatif untuk merosakkan keamanan, ketenteraman. Dia buat macam-macam sebab apa, itu kesukaan dia. Dan kalau boleh kita jangan jadi macam Samiri. Kalau boleh kita ni jadi seperti Musa yang membawa kebaikan, bukan macam Samiri membawa kerosakan. Dan cerita Samiri tuan-tuan kena beringat sikit. Sebab apa, kalau baca dalam tafsir, biasa ulama tafsir akan ambil cerita. Dia kata apa? Dua orang lelaki berbeza. Kedua-dua ni, Musa dan juga Samiri, kedua-dua ni adalah bayi asalnya diburu oleh Firaun. Firaun nak bunuh. Jadi mak Nabi Musa, dia lepaskan Nabi Musa ke sungai, akhirnya masuk ke, kita kata, istana Firaun. Musa dijaga oleh Firaun, besar jadi nabi. Samiri ni pula kalau ikut dalam riwayat tu, dan riwayat ni saya duk cek tuan-tuan, ada ulama tafsir yang buat kajian, dia kata apa, riwayat mengatakan Samiri asalnya mak dia letak dia dalam gua, dia dijaga oleh Jibril ke jaga dia untuk keselamatan dia, walaupun dia membesar di bawah salian Jibril, akhirnya dia membesar sebagai seorang yang kafir. Riwayat ni tuan-tuan Israiliyat. Kategori mana saya duk baca-baca nampak macam kategori ketiga, tidak diketahui status dia. Jadi kesimpulan dia, cerita mengenai Samiri dijaga oleh Jibril, besar jadi kafir. Hak ni sebahagian ulama tafsir kata mereka tak setuju nak terima riwayat ni sebab tidak ada nas yang jelas membawa ke situ. Jadi tak apalah hak tu. Jadi Nabi Musa ni bila dia naik ke gunung Tur Sinai tu, dia duduk depan sikit. Ayat 83, Allah kata, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkan kamu terlebih ke hadapan berbanding kaum kamu wahai Musa? Maksud Nabi Musa berjalan tu, macing nak naik ke gunung Tur Sinai, dia duduk depan, orang duduk belakang. Allah pun tegur. Allah kata, kenapa cepat sangat ni? Kata Nabi Musa pun jawab, qalahum ula'i ala athari. Mereka ada di belakang ni. Wa ajil tu, aku bersegera ni ilaika kepadamu Tuhanku, litarda, supaya kamu redha kepadaku. Ada dua pengajaran. Yang pertama, kenapa baginda ditegur? Sebab sepatutnya kalau baca dalam tafsir dia kata apa? Dia kata al-murafaqatu al-musyafaqah. Maksudnya kalau kita bergerak sekali dalam kumpulan, sepatutnya kita tak boleh tinggal orang lain belakang. Contoh kita pergi restoran ke, keluar dengan kawan kita, kita order makanan, tiba-tiba hak kita sampai dulu, kita pun makan, kawan kita tak sampai lagi. Dari segi adab tak berapa nak kena, walaupun tak salah, walaupun tak berdosa, tapi dari segi adab tak berapa nak kena. Dia kena tunggu bergerak sekali, barulah nampak kita kata teamwork tu ataupun kerja pasukan. Ini antara contoh adab. Saya bila baca tafsir ayat ni yang menyatakan bila kita bergerak sekali, kita kena raikan orang lain, jangan terus pergi ke depan, selfish, mementingkan diri sendiri. Saya pun agak terkejut. Lepas ni kalau kita pergi ke restoran, order makan, member kita minta makanan pelik sikit, jadi dia kena tunggu setengah jam. Kita sampai dah, kita lapar. Kalau nak makan juga minta izin. Dia kata, minta maaf, aku kalau tak makan sekarang aku mati, lapar sangat. Boleh kalau diizinkan. Kemudian itu pengajaran pertama. Yang kedua, Nabi Musa kata, oh aku ni sebab apa aku ke depan sikit. Dia kata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera supaya engkau redha kepadaku. Maksudnya Nabi Musa ni dia terlalu excited nak bermunajat pada Allah. Jadi apa pengajaran untuk kita? Bila sampai nak semayang, kena excited, bersegera, kejar semayang untuk saf pertama tu, bukan lambat-lambat dan sebagainya. Dan dalam Quran ayat lain pun Allah Ta'ala sebut, Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk dapat pengampunan Tuhan dan juga untuk dapat syurga. Jadi maksud Nabi Musa ni, dia excited sehingga dia terlupa apa adab yang sepatutnya. Dan Nabi Musa tidak dihukum, tidak berdosa. Cuma pengajaran kepada kita, kalau boleh kita pastikan bergerak sekali.
Kemudian ayat-ayat selepas ni cerita mengenai bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh Samiri lah. InsyaAllah kita sambung untuk kuliah akan datang. Besok pagi Ustaz Zul Khairi akan cover saya, tapi dia tak akan bawa tafsir lah, dia akan bawa benda lain sebab besok pagi saya di luar kawasan. Kalau ikut asal nak balik pagi besok, tapi rasa macam tak sempat, lemas pula, suntuk masa ni. Okeylah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi pagi ini untuk bersama, dan pagi ini saya baca sambungan lagi daripada minggu lepas. Hari ini tuan-tuan kita baca surah Taha, surah yang ke-20 ayat 88 sehingga 98. Ataupun nak mudah lagi cari muka surat 318 ayat 88 hingga 98. Isu yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat ini adalah berkaitan dengan kisah seorang lelaki Bani Israel yang berasal daripada kabilah Samirah, yang kemudiannya digelar sebagai Samiri. Samiri maksud lelaki daripada kabilah Samiri. Dan bagaimana Samiri ini sepeninggalan Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sinai untuk bermunajat dan juga kemudian menerima Taurat. Samiri ini telah buat perancangan jahat. Dia buat patung anak lembu daripada emas yang diambil daripada orang Kebeti Mesir yang tak dipulangkan. Dibuat patung anak lembu. Lepas tu patung anak lembu ni dia buat mulutnya terbuka sikit. Lepas tu dalam mulut tu dia letak tanah ataupun pasir, kesan tapak kaki kuda Jibril. Dan lepas dia buat patung anak lembu ni, tengok ayat yang ke-88 ni, patung lembu ni ada sedikit keajaiban. Allah kata fa akhraja lahum ijla, maka Samiri pun menciptalah kepada Bani Israel yang berada di bawah kita kata jagaan Nabi Harun ni, ijla anak lembu, jasad patung anak lembu yang berjasad, lahu khuwar, ada khuwar, suara. Khuwar ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, khuwarun, dia suara lembu. Macam kita orang kata-kata bunyi nabuh. Bunyi tu. Jadi dibuat patung anak lembu tu, lepas tu mulut patung lembu ni mengeluarkan bunyi suara yang menyebabkan Bani Israel terkejut lah. Lepas tu mereka pun pakak-pakak dia kata hadza ilahukum wa hadza wa ilahu Musa fanasi, inilah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa. Soalan dia, kenapa dalam banyak-banyak binatang patung anak lembu juga yang menjadi pilihan? Ada banyak sebab. Satunya, kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, Nabi Musa AS lepas dia seberang laut, Fir'aun pun lemas dalam perjalanan nak pergi ke Palestin ni, sebelum sampai ke Gunung Tur Sinai, mereka melewati satu kaum yang sedang menyembah patung berhala. Dan dikatakan oleh ulama tafsir, patung berhala tu adalah anak lembu. Jadi bila mereka minta kepada Nabi Musa supaya buat satu berhala seperti kaum tu, Nabi Musa marah lah. Kemudian Samiri dia pun nampak dah Bani Israel ni ada kecenderungan nak Tuhan patung berhala seperti itu. Sebab tu Samiri pun ambil peluang itu, dia pun buat patung anak lembu. Itu satu. Kemudian lembu ni kalau kita baca dalam tradisi banyak kita kata tamadun dunia, lembu ni sangat sinonim dengan Mesir purba, even orang India Hindu pun, sebab dia percaya lembu ni melambangkan keharmonian, kesuburan. Lepas tu orang Mesir purba dia ada satu dewi yang digelar sebagai Hathor. Hathor ni, dewi Hathor ni, dia kata menceritakan mengenai prosperity ataupun kemakmuran. Jadi bila dia buat pemujaan, dia puja dewi ni, minta supaya dewi ni memberi kesuburan, kemakmuran kepada tanah bumi dan sebagainya. Dan kalau kita perhati lagi, baca surah Al-Baqarah, kenapa bila berlaku pembunuhan Nabi Musa, Allah Ta'ala arahkan supaya ambil lembu kemudian sembelih lembu. Antara hikmahnya nak matikan terus akidah karuk, akidah berhala Bani Israel selepas mereka dirosakkan oleh Samiri ini. Itu antara hikmah lah. Kemudian Nabi Harun menegur mereka. Harun kata walaqad qala lahum Harun min qabl. Harun dah mengatakan kepada mereka, ya qaum, wahai kaumku, innama futintum bih, kamu telah diuji Allah dengan patung anak lembu ni.
Wa inna rabbakumur rahman, Tuhanmu sebenarnya adalah ar-rahman, fattabi'uni, kamu kena ikut aku, wa ati'u amri, dan patuhi arahanku. Tapi Bani Israil degil, dia kata kami tidak akan berhenti sembah ni kecuali Musa ni turun. Jadi bila Nabi Musa turun dalam keadaan marah, kalau baca surah Al-A'raf, Nabi Musa ambil kepingan Taurat yang dia dapat tu, dia campak ke tepi. Kemudian dia pergi dekat Nabi Harun, dia buat apa tengok Dia kata qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Dia kata wahai Harun, apa yang menghalang kamu untuk menegur mereka bila kamu lihat mereka ni sudah tersesat? Alla tattabi'an, kenapa kamu tak jejak aku, panggil aku turun segera? Afa asaita amri, adakah kamu ni mengingkari arahanku? Ini ceritanya Nabi Harun adalah deputi atau timbalan. Nabi Musa ni ketua. Bila berlaku sesuatu krisis, patutnya kalau tak boleh menangani krisis itu, seolah-olah Nabi Musa kata kepada Harun, mu kena rujuk akulah, boleh cari aku di Gunung Tur Sinai itu. Lepas tu Nabi Harun bagi penjelasan. Dia kata qala ya bana umma, wahai ayah anak mak. Kenapa disebut anak ibuku? Sebab nak lembutkan hati Musa, sebab Musa ni sayang kepada mak dia. Dia kata la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, jangan pegang kepala janggut dan juga kepala aku. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi Musa bila turun, dia pergi dekat Nabi Harun, dia pegang rambut, pegang janggut, tarik. Cuma ulama bincanglah, tarik itu mesrakah ataupun marah. Ada yang kata itu mesra macam kita lah, tarik member kita kepit dekat-dekat. Tapi budaya dia pegang rambut, pegang janggut. Lepas tu Nabi Musa kata, Nabi Harun kata, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan, dia kata, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Sebenarnya aku risau, aku takut kamu kata aku memecah belahkan antara Bani Israil. Rupanya Nabi Harun memang terfikir nak naik cari Nabi Musa, tetapi dia tengok pengaruh Samiri, pengaruh kegilaan kepada penyembahan patung anak lembu hak baru ni terlalu menggila, sehingga dibimbangi kalau Nabi Musa, Nabi Harun pergi tinggalkan seketika naik ke atas, mereka akan saling membunuh antara satu sama lain, sebab dia dah mabuk dengan berhala. Tuan-tuan, menarik saya baca dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi dia ambil satu pandangan. Orang pernah tanya seorang ulama faqih, nama ulama ni Imam Abu Bakar Al-Turtushi, At-Turtushi pelik nama dia. Orang tanya dia macam mana, apa pandangan Syekh mengenai tarian zikir orang sufi. Lepas tu katanya Syekh ni, dia kata apa? Sebenarnya golongan pertama yang buat tarian bid'ah ni, maksudnya tengah berzikir, pusing, berjoget macam-macam gaya, ketuk, gendang dan sebagainya, patut ada sampai kena rasuk tengah-tengah duduk berzikir, itu macam-macam lah. Dia kata kalau kamu nak tahu, hak mula-mula sekali buat bid'ah itu adalah pengikut Samiri ketika mereka menyembah patung anak lembu. Lepas tu Syekh tu kata, kita ni kalau nak beragama ikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sahabat Nabi bila mereka berzikir ni, dia katakan sehingga kalau burung bertinggi atas kepala mereka pun, burung ni boleh duduk atas tu, nak cerita ketenangan mereka dalam berzikir. Ini bukan saya kata tuan-tuan, tapi ulama ni nama dia Imam Abu Bakar At-Turtushi, dan pandangan itu disebut oleh Imam Qurtubi ketika mentafsirkan ayat-ayat ni. Okey, habis cerita tu, kemudian Nabi Musa pun carilah punca Bani Israil dah tersesat adalah disebabkan seorang lelaki nama dia, gelarannya Samiri. Lepas tu ayat 95 tu Nabi Musa pun pergi, dia kata qala fama khatbuka ya Samiri, apa alasan wahai Samiri, apa mau buat kerja lagu ni? Fataqala, katanya Samiri, basurtu bima lam yabsuru bih, aku melihat sesuatu yang mereka tidak dapat lihat. Faqabattu, lalu aku genggam, qabdatan, satu genggaman, min, daripada atharir rasul, asar kesan peninggalan, ar-rasul utusan. Ar-rasul di sini kalau baca tafsir dia kata Jibril. Fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Rupanya Samiri kata ketika Nabi Musa belah laut, terbuka laut tu, masa Bani Israil nak menyeberang laut tu, Allah Ta'ala hantar Jibril dalam rupa seorang lelaki berkuda, duduk depan sekali. Lepas tu Samiri perasan lelaki ni bukan orang, tadi tak ada, tiba-tiba ada. Dan dia tengok tu kesan tapak kaki kuda Jibril ni, bila kuda Jibril tu pijak tanah dasar lautan yang dah kering tu, tanah tu jadi hidup, hijau.
pijak jadi hidup. Jadi Samiri nak cerita punya kreatif jahat dia ni, dia nampak tanah tu sambil lari menyelamatkan diri, dikejar oleh tentera Firaun, dia ambil tanah tu segenggam simpan. Dan dia guna tanah tu untuk kemudian hari bila dia buat patung anak lembu. Dan kita pun tertanya-tanya tadi, kenapa patung anak lembu ni boleh mengeluarkan suara khuar tadi tu. Rupanya dia buat patung anak lembu, dia ambil tanah kaki kuda Jibril tu, Atharir Rasul, dia letak dalam mulut tu. Bila angin bertiup kena tanah tu, dia mengeluarkan suara seperti suatu benda yang hidup. Ini antara contoh kita kata kreativiti jahat yang dilakukan oleh Samiri. Sebab ada orang macam ni, ada orang yang jenis dia suka buat jahat untuk dapat pengaruh dan sebagainya. Lepas dia kata kadzalika sawwat li nafsi, dah aku nak buat begitu. Lepas tu apa hukuman dia? Katanya Musa kata qala fadhhab, pergi berambus, pergi kamu. Fa inna laka fil hayati an taqula la misas, antara sumpahan untuk kamu lari daripada orang dan kamu kata perang la misas, tak boleh sentuh aku. Maksud Samiri kemudian diberikan hukuman oleh Allah, dia jadi takut, dia lari, orang jumpa dia, orang tak boleh sentuh dia. Itu sumpahan dia. Dan ini tuan-tuan difaham kalau baca dalam tafsir Qurtubi, ini cara untuk kita berhadapan ataupun antara satu hukuman yang diberikan kepada ahli bid'ah ataupun orang yang buat maksiat ataupun orang jenis jahat. Macam kita kata buang daerah ataupun ahli bid'ah. Dia ni buat benda pelik-pelik, kita jangan campur dengan dia. Sebab ini antara contoh ahli bid'ah pertamalah, Samiri yang merosakkan Bani Israel. Lepas tu Nabi Musa berkata wa innalaka maw'idan lan tukhlafah, dan bagimu ada janji yang tidak dimungkiri, yang kamu tak nak mungkiri, maksud kamu dapat azab Allah di akhirat besok. Lepas tu Nabi Musa pun ambil lah patung anak lembu ni, dibakar, lepas tu dia buang ke laut. Dan disaksikan semua oleh Bani Israel. Dan penutup ceritanya ayat 98, Nabi Musa tegaskan kepada Bani Israel, dia kata apa? Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kamu tak ada satu, tak ada lain. Allah satu-satunya, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Dia mengetahui ilmu pengetahuan yang meliputi segala perkara. Dan apa keputusan Bani Israel ni ataupun Samiri diusir keluar dan terkena sembahan. Orang tak boleh sentuh dia, dia tak boleh sentuh orang sampai mati. Kemudian Bani Israel pula hukuman dia, Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa supaya mereka bunuh-membunuh. Hak sembah patung anak lembu ni, dia arahkan bunuh-membunuh sesama mereka sehingga Allah Ta'ala menerima taubat. Jadi cerita bunuh-membunuh ni ataupun bunuh diri mereka sendiri untuk bertaubat adalah syariat zaman Nabi Musa, tidak syariat kita. Cuma yang menarik lagi, saya pernah baca lah tahun 90-an tu, ada seorang pengkaji Mesir ataupun wartawan Mesir, nama dia Muhammad Isa Daud. Dia tulis buku. Dia kata apa? Buku dia tu mengenai Dajjal. Dan orang Melayu sukalah cerita-cerita macam ni, benda tidak ada asas. Dia kata Dajjal akan muncul di akhir zaman itu adalah Samiri ni, ayat 97. Dia kata sebab apa? Kalau pengikut Nabi Musa sembah patung anak lembu, dia arahkan hukuman membunuh sesama mereka. Tiba-tiba Samiri ni, kepala hak buat benda tu tidak dibunuh, diusir keluar. Lepas tu dia kata wa innalaka maw'idan lan tukhlafa, dan bagimu ada janji yang kamu tidak boleh mungkiri. Kalau baca tafsir-tafsir biasa, dia kata janji hukuman Allah Ta'ala berikan kepada Samiri di akhirat besok. Tapi dapat kat Isa Daud, dia berteori. Dia kata Samiri ni adalah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Dan kenapa Nabi Musa tak bunuh dia? Sebab Nabi Musa tahu berdasarkan wahyu, Dajjal ni tak ada siapa boleh bunuh melainkan Isa alaihissalam satu-satunya. Lepas tu kalau kita baca Nabi Isa ni, antara peranan dia turun di akhir zaman, dan antara kerja dia ataupun peranan dia membunuh Dajjal. Dan tak ada siapa pun boleh bunuh Dajjal melainkan Isa. Sebab tu Nabi Musa lepaskan Samiri pergi begitu saja. Dan itu teori. Dan teori ini bagi saya, bila melibatkan perkara ghaib, kita tak boleh berteori. Bila melibatkan benda ghaib, maksudnya benda peristiwa akhir zaman, kita kata jin dan sebagainya, bila benda tu benda ghaib, balik kepada prinsip agama. Allah kata apa? Dalam surah An-Naml, dia kata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tak ada siapa pun, katakanlah Muhammad, tak ada siapa pun yang mengetahui
benda ghaib baik di langit ataupun di bumi melainkan Allah satu-satunya. Kemudian Allah Ta'ala pula dia sampaikan sebahagian benda ghaib itu kepada makhluknya. Dia kata apa? Alimul ghaib, Allah Ta'ala mengetahui benda ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tak ada siapa pun didedahkan benda ghaib itu illa man irtada mir rasul, kecuali siapa dia nak daripada kalangan rasul. Maksudnya kita bukan nabi, bukan rasul, kita tak boleh nak berteori. Samiri hak disebut dalam surah ni boleh jadi dia ni sekian. Kemudian kita pun tulis buku. Bila kita tulis buku, kita sebarkan buku tu pada tahap orang awam yang tidak mengetahui agama, dia baca, dia rujuk, dia berkata ya dah. Akhirnya benda hak tak sepatut tersebar dalam masyarakat, orang pun dah berani nak bercerita mengenai benda gaib tanpa hujah dalil dan sebagainya. Jadi kita beragama ni kena ada disiplin dan juga kena ada adab-adab dia. Itulah sedikit sebanyak. Habis cerita Samiri dan juga Nabi Musa, insya-Allah pagi besok kita sambung muka surat berikutnya. Pagi besok ni banyak fokus mengenai peristiwa akhirat, bagaimana manusia dibangkitkan mata sampai jadi biru. Lagi diceritakan bagaimana bukit bukau, gunung ganang ada ke tidak, lepas tu manusia dibangkitkan dalam keadaan membisik dan sebagainya. InsyaAllah kita bincang pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.